Tokoh ini dikenali sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam bidang perkhidmatan awam sebelum beralih ke sektor korporat tanpa meninggalkan warisan budaya bangsa, sukan dan kecintaan dalam bidang agama. Beliau bukan sahaja berjaya mengubah perkhidmatan awam ke tahap kelas pertama dan global, malah turut memberi sumbangan besar dalam kepimpinan khususnya membawa negara ke arah kecemerlangan. Tan Sri Datuk Seri Ahmad Sarji Abdul Hamid dilahirkan pada 16 September 1938 di Kampung Batu Tiga, Tapah, Perak. Kepribadian beliau yang mengamalkan disiplin sejak kecil lagi membuahkan hasil, terutamanya untuk berjaya dalam bidang pelajaran. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pasir Putih, Ipoh, Perak, sebelum menyambung pengajian menengahnya di Government English School Tapah pada tahun 1949 hingga tahun 1955 dan Anderson School Ipoh setahun kemudiannya. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya pada tahun 1957 hingga tahun 1960 dan memperolehi diploma dalam bidang pentadbiran awam pada tahun 1967 di Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands. Manakala peringkat sarjana pentadbiran awam di Harvard University, Amerika Syarikat pada tahun 1971. Saya dapati bahawa masa depan orang Melayu di negara kita ini banyak bergantung kepada tahap ilmu mereka. Sekiranya mereka dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang secukupnya, sama ada dalam bidang perkhidmatan kerajaan, dalam sektor korporat dan juga dalam bidang akademi, sudah pasti orang Melayu akan mempunyai daya saing yang tinggi. Cuma ilmu sajalah yang boleh menyelamatkan orang Melayu di bumi bertuah ini, di samping keimanan yang ada pada diri mereka. Penglibatan beliau dalam perkhidmatan awam bermula sejurus selesai pengajiannya di Universiti Melaya sebagai timbalan penolong pegawai daerah Kelang, Selangor pada tahun 1961. Di peringkat persekutuan, beliau telah memegang beberapa jawatan penting seperti penolong setiausaha di Pejabat Perjawatan Persekutuan, penolong pengarah perkhidmatan di Jabatan Perkhidmatan Awam, setiausaha bahagian kabinet dan seterusnya sebagai ketua pengarah yang pertama bagi Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan saya terima kasih juga kepada kerajaan kerana melantik saya sebagai timbalan pengurusi MARA dan ketua pengarah MARA. Pada masa itu kita banyak mewujudkan MRSM dan sebagainya. Kecenderungan dan kebolehan beliau dalam pentadbiran awam amatlah terserlah apabila dilantik ke jawatan yang tertinggi di dalam perkhidmatan kerajaan, iaitu sebagai Ketua Setiausaha Negara pada 1 Februari tahun 1990. Dengan amanah yang diserahkan oleh kerajaan kepadanya, beliau dengan cekap dan sistematik segera melancarkan gerakan pembaharuan dalam sektor tersebut melalui kualiti dan standard maksimum. Dalam masa yang sama, beliau turut berbakat dalam bidang penulisan dan penerbitan, malah ilmunya dikongsi bersama melalui penerbitan pelbagai buku berkaitan perkhidmatan awam. Di samping minat beliau yang mendalam terhadap bakat seniman agung Tan Sri P. Ramlee, hingga melahirkan buku-buku berkaitan tokoh tersebut seperti P. Ramlee, Erti Yang Sakti dan juga P. Ramlee, The Bright Star. Minat saya terhadap P. Ramlee ini memang telah berakar umbi masa saya muda lagi. Saya amat tertarik di atas kepintaran beliau mencipta lagu-lagu dengan begitu merdu dan juga filem-filem beliau yang banyak mempunyai mesej, pesanan terhadap kepincangan masyarakat, terhadap kelemahan peribadi-peribadi manusia, sehingga kan di dalam filem-filem komedi beliau dapat menyampaikan mesej ini dengan amat berkesan sekali. Hasil perkongsian hidup bersama Puan Sri Sagiah Salikin, beliau mengecapi kebahagiaan dengan dikurniakan seramai 5 orang cahaya mata. Impian saya yang belum tercapai adalah banyak. Pertama sekali melihatkan bangsa saya dihormati.
oleh orang-orang lain, orang-orang bukan Melayu dan juga oleh dunia luar. Kini beliau memegang jawatan sebagai pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia dari tahun 1992, pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB dari tahun 1996, pengerusi SPPK dari tahun 1997, pengerusi Petaling Garden Berhad dari 1999, pengerusi Northport Corporation Berhad dari tahun 2000, timbalan pengerusi Saim Dabi Berhad dari Oktober tahun 2007. Selain itu, beliau turut memegang jawatan dalam beberapa bidang lain seperti Pro-Chancellor Universiti Tun Abdul Razak sejak tahun 2003 dan Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun 2006. Ini satu pengiktirafan yang saya tidak sangka. Oleh kerana setakat ini saya menjalankan tugas-tugas saya seperti yang dikenaki oleh pihak kerajaan yang ditunjangi oleh Parti UMNO. Jasa dan bakti beliau terus mendapat pengiktirafan dan penghargaan daripada pelbagai pihak atas sumbangannya menerusi sektor awam, sektor korporat, akademik, warisan budaya, sukan dan keagamaan. Pengiktirafan ini agak amat besar bagi diri saya, memandangkan begitu besarnya Parti UMNO ini yang telah berjasa kepada bangsa, agama dan negara. Dan saya sebagai seorang manusia kerdil cuma melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Tokoh Melayu Terbilang 2008, Tan Sri Datuk Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid